Makin panas sahabat semua, disebabkan jawatan pengerusi Perikatan Nasional, ya pertembungan dan juga serang menyerang ya di antara menantu Hadi Awang ya bersama dengan Dr. Sam Menteri Besar Terengganu yang dikatakan bakal diangkat atau dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional ya. Hari ini apabila beberapa hari lalu ya, menantu Hadi mengatakan kalau Dr. Sam diangkat jadi pengurusi Perikatan Nasional, maka hilanglah 37 kursi ya pas kalau Dr. Sam jadi pengurusi. Lalu Dr. Sam memberi respon katanya kelakar sungguh menantu Hadi Awang ini. Jadi hari ini menantu Hadi Awang ini bangkit semula untuk membalas kritikan ataupun respon daripada Samsuri. Dia menempelak Samsuri dan mendedakan ya di dalam pas ini ada jebon katanya. Jadi harus berhati-hati dengan geng-geng jebon ini. Jadi apa sebenar yang coba disampaikan oleh menantu kepada menantu kepada Hadi Awang ini, yaitu Zaharudin ya, dia mengingatkan kembali ya kewujudan jebon di dalam PAS. Jadi apa kaitan jebon ini dengan Samsuri, sahabat-sahabat semua? Jadi ayo kita lihat kenyataan daripada menantu Hadi Awang ini yang juga di Pertua PAS Sungai Buloh. Beliau membangkitkan isu jebon dalam PAS yang akhir-akhir ini menyaksikan pertembungan pandangan di antara dia dengan beberapa pemimpin pusat. Dalam tulisan hari ini, Zaharudin Muhammad mengimbau detik awal PAS berdepan dengan krisis dalaman yang menyaksikan sekumpulan pemimpin yang dianggap mahu mengubah haluan pati. Kata Zaharudin, dia merupakan orang yang terawal mendedakan konspirasi kumpulan terbabit dalam PAS sehingga membawa kepada pendekatan yang tertentu dalam menguruskan pati. Disebabkan keadaan tersebut, dakwah menantu Abdul Hadi Awang itu lagi, para pemimpin PAS ketika itu tidak lagi bercakap mengenai hudud atau negara Islam, sebaliknya memberikan fokus kepada intipati agama dan bentuk negara kebajikan. Katanya waktu itu saya timbulkan secara terbuka isu ini, maka ramailah ahli yang bantai-bantai supaya bincang tertutup. Selesaikan dalaman dan face to face dengan mereka yang berkenaan. Di samping itu ahli yang baik jenis kedua yang membantah ialah jebon yang bantai supaya jangan komen terbuka, karena jika komen terbuka, pekung mereka akan terbuka atau terdedah. Tulisnya di media sosial. Jadi kenyataan itu hadir ketika Zaharudin menjadi perhatian ramai apabila memberi amaran tentang risiko PAS jika tersilap langkah menjalin kerjasama politik. Antara lain bekas Majelis Syura Ulama PAS Persatu mengingatkan tentang kemungkinan musuh sudah menyelinap ke dalam patih terbabit jika mereka berdepan dengan krisis kepimpinan utama Perikatan Nasional. Ayat jebon dulu muncul kembali, ya kata Zaharudin, kesilapan percaturan menaikkan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri sebagai pengurusi baru PN mungkin akan menyebabkan PAS kehilangan sehingga 37 kursi parlimen dalam PRU yang akan datang. Dia juga mengaku berduka cita apabila Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin melepaskan jawatan sebagai pengurusi PN ekoran krisis yang melanda Kerajaan Perlis apabila Bersatu menebuk atau merampas ya kedudukan PAS di negeri Perlis. Bagaimanapun timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim menganggap pandangan Zaharudin adalah sebagai tersasar daripada realiti. Jadi itu antara respon ya daripada timbalan Presiden PAS. Jadi kata Zaharudin dia berpegang kepada disiplin tertentu semasa membangkitkan isu mengenai jebon di dalam PAS. Sekali saya dan lalui pengalaman lead mengetahui Jenderal Lawan Jebon 1.0 katanya. Saya tahu sikap ahli dan saya faham sikap musuh. Ada yang melebalkan tulisan saya sebelum ini sebagai jebon. Wahal masa jebon dulu sama ada dia orang mengkritik bersama jebon atau masih duduk di bangku sekolah. Yang penting tanpa disedari ayat-ayat jebon yang dulu mula berulang kembali katanya. Jadi benarkah di dalam PAS ini ya ada kumpulan jebon? Kenapa sebenarnya mereka dipanggil jebon? Adakah mereka ini spy ya ataupun mereka ini menjadi musuh dalam selimut seperti Akmal Saleh yang menunggu waktu untuk tumbangkan UMNO ataupun keluarkan UMNO dari kerajaan? Mungkinkah jebon-jebon dalam PAS ini juga adalah mereka-mereka seperti itu?
yang mahu menyingkirkan ulama-ulama, dan karena itulah individu seperti menantu Hadi Awang ini tidak bersetuju dia dengan tindakan itu. Adakah itu sebabnya, sahabat-sahabat semua? Tepuk dadah, tanya selera. Sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share video-video yang ada dalam channel ini. Jadi dalam pertembungan serangan di antara Samsuri dan juga menantu kepada Hadi Awang ini, Samsuri sempat membuat satu ulasan ringkas ya berkaitan dengan bantahan daripada menantu Hadi Awang ini supaya Samsuri ini tidak diangkat menjadi pengurusi Perikatan Nasional. Kata Samsuri, kelakarlah katanya, biar dia goreng apa dia nak goreng. Itu antara respon ya daripada Ahmad Samsuri ya, menyebabkan menantu Hadi Awang ini semakin kepanasan dan mengimbau kembali ataupun mengingatkan kembali ada kumpulan-kumpulan jebon di dalam PAS. Menteri Besar Terengganu Samsuri ya menyifatkan kenyataan bahwa PAS bakal kehilangan 37 kursi parlimen jika beliau menarajui Perikatan Nasional sebagai satu yang kelakar. Adakah mungkin ya Samsuri akan dilantik? Ya, kita tunggu dan lihat. Ahli Parlimen Kemaman itu bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua PAS Sungai Buloh. Biarpun dia goreng lah setakat mana dia nak goreng. Dia tuh kelakar katanya. Aduh, tidak berbolu walau sesen pun untuk berkata apa-apa kepadanya. Biarkan dia katanya ringkas kepada media berita harian. Nah, itu dia sahabat semua respon yang agak sinis ya daripada Ahmad Samsuri ini. Ya, satu yang agak memalukan bagaimana kita boleh lihat ya pemimpin dalam PAS ini nampaknya tidak bersetuju ya dengan nama Samsuri yang disebut-sebut ya sebagai pengganti ataupun mengisi kekosongan jawatan pengurusi Perikatan Nasional. Menantu Hadi Awang ini mau Hadi Awang, tapi mungkin Hadi Awang tidak mau karena tidak yakin untuk jadi pengurusi. Mereka pun mulailah berantakan, berebut jawatan dan sebagainya. Jadi kita boleh nampak sebenarnya sahabat semua. Ramai yang mengatakan parti PAS ini tidak mementingkan jawatan, kedudukan. Ya itu dulu sebab mereka tidak ada keyakinan ya untuk menonjol ke hadapan. Tapi sekarang ini mereka mengatakan mereka lebih hebat, mereka lebih kuat, mereka lebih layak. Ya antaranya karena mereka mempunyai kursi ahli parlimen terbanyak ya dalam parlimen negara hari ini, dan karena itulah mereka menganggap mereka yang terlebih layak untuk mempengurusi Perikatan Nasional, dan juga mereka lah yang layak kononnya diangkat ya menjadi calon Perdana Menteri ya di kalangan PAS. Itu keyakinan mereka. Nampaknya selama ini memang mereka mahukan jawatan dan pangkat semata-mata, tapi sebelum ini mungkin karena mereka tidak berasa yakin. Namun keyakinan itu semakin meninggi, akhirnya mereka tunjuklah gigi taring mereka, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya, tapi mungkin ada juga kebenarannya. Alright, jadi sampai di sini saja. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.